Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Kita berjumpa lagi untuk siri halal dan sihat untuk siri yang seterusnya. Ingin saya kongsikan rentetan daripada siri yang sebelum ni tentang susu. Jadi antara hasilan susu yang paling laris orang yang duk buat ialah tentang yogurt. Bila sebut yogurt ni, tuan-tuan percaya tak kalau saya sebutkan bahawa yogurt ini dibuat daripada najis bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya, najis bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Agak-agak percaya ke tak percaya ni. Ramai orang yang duk makan yogurt kan. Jadi sedap ke yogurt. Jadi kalau sebut tentang berasal daripada najis bayi itu bagaimana? Baik. Kalau kita lihat bahawa sebelum ni saya telah jelaskan bahawa susu memang disebut dalam Al-Quran dan juga banyak khasiatnya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 21 dan juga surah Al-Nahl ayat 66 yang mana Allah sebutkan tentang minuman susu yang datang daripada perut haiwan. Yang itu yang telah saya sebut dalam bab susu. Cuma hasilan daripada susu ini, susu yang difermentasikan, yang mengandungi bakteria. Ini tentang bakteria yang merupakan probiotik yang baik untuk badan, ya. Dan juga yogurt antara produk yang melalui proses fermentasi ini daripada hasilan susu yang mengandungi bakteria, ya. Tapi yang saya sebutkan di sinilah bakteria baik, sebab dunia bakteria dia ada bakteria jahat, dia ada bakteria yang baik. Samalah seperti orang kan, ada orang baik, ada orang jahat. Orang baik dengar kuliah saya, dengar daripada tazkirah, dengar daripada peringatan yang dalam YouTube, dalam channel Ustaz Amri Halal ni, insya-Allah, ya. Jadi yogurt ini adalah hasil daripada susu yang difermentasi ataupun juga hasil daripada penampaian bakteria tadi, ya. Jadi proses pembuatan yogurt ini merupakan proses fermentasi yang menggunakan gula susu, yakni laktos, ya, yang menjadi asid laktat yang menyebabkan tekstur yogurt itu menjadi kental, ya. Dia akan jadi kental. Sebab tu susu dengan yogurt dia lain. Dia boleh menghasilkan yang kental, yang pejal, yang menggunakan bakteria. Sebab tu kita belilah apa jua pun brand lah, saya tak sebut brand sini, apa jua brand, kita akan lihat bahawa disebut sebagai good culture, kultur yang baik, juga bakteria yang baik yang ada, milk culture, susu yang berkultur kan. Sebab tu kalau kita buka, kita tak minum 2, 3, 4 jam, buka begitu tanpa kita kawal suhunya, dia akan jadi basi, dia akan jadi masam sebab berlakunya proses tindak balas ini itu, sebab dia mengandungi bakteria. Ada yang disebut sebagai alibi for lactobacillus dan juga bifido, semuanya disebut sebagai good culture, kultur yang baik, ya. Baik. Jadi kalau kita lihat bahawa yogurt ini kaya dengan pelbagai nutrien seperti protein, karbohidrat, kalsium, kalium, vitamin, laktosa. Ini memang disebut dalam yogurt, sebab tu bagi setiap 100 gram yogurt ini, kalori yang boleh diperoleh daripada yogurt adalah sebanyak 67.5, 67.5 kcal, disebut sebagai kcal, ya. Baik. So nak sebutkan maknanya banyak kebaikannya. Sebab tu yogurt ini juga mengandungi probiotik, iaitu organisma hidup yang boleh memberikan manfaat kesihatan apabila dimakan dalam jumlah yang mencukupi, ya, dalam jumlah yang mencukupi. Dan juga yogurt kaya dengan vitamin D dan juga kalsium. Sebab tu kita lihat isu yang juga di sini adalah selain daripada boleh makan, yogurt juga boleh digunakan untuk sebagai masker wajah ni. Masker wajah ni maknanya boleh buat, ambil yogurt, tampal tepek di muka, sebab fungsinya adalah untuk nak mendapatkan kulit yang lebih bersih dan juga kulit yang lebih lembut. Baik.
isunya yang saya sebutkan tadi, isunya adalah tentang penggunaan bakteria, penggunaan bakteria. Sebab tu saya sebutkan bahawa yogurt ini mengandungi najis bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Sebab telah diputuskan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang pada tahun 2004, Mac tahun 2004, ini tentang membincangkan berkaitan dengan bakteria yang diambil daripada najis bayi sebagai ejen pemangkin dalam nak buat yogurt ni. Kalau kita lihat bahawa satu iklan dia kata dia ambil satu bakteria baik yang 50 tahun dulu, dalam 50 tahun dulu. Dan juga kalau kita lihat saintis yang membuat kajian ni, Shirota orang Jepun, yang dia buat kajian bahawa dia ambilnya bakteria bayi ini yang asal usulnya duduk di mana? Duduk dalam usus bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Kalau usus bayi yang berusia 2 tahun ke bawah, sebab Al-Quran menyebutkan bahawa ibu hendaklah menyusu anaknya sehingga usia 2 tahun genap. Haulaini kaimilain, 2 tahun genap. Maka apa jua yang Quran sebutkan, semuanya benar belaka. Hatta kepada najis bayi yang usia 2 tahun ke bawah juga diambil sebagai good culture, diambil, dipisahkan dan juga buat pemisahan, ambil sebab najis ini adalah mutanajis, ambil balik dan juga dibersihkan. Sebab tu juga perlu diambil tahu tentang semua bakteria yang ada, termasuklah kaedah dia punya prosesnya, agarnya, makanan yang diberikan kepada bakteria ini, dan juga tempat dia hidup juga perlu diambil kira. Sebab tu JAKIM mensyaratkan semua bakteria yang digunakan untuk dalam makanan ini wajib ada sedia halal. Sebab prosesnya itu, kalau prosesnya itu memenuhi hukum syariah compliant, barulah boleh diberikan sedia halal, juga boleh digunakan sebagai bahan untuk bahan ramuan dalam yogurt. Itu belum cerita bab soal kata gelatin lagi. Yang ni baru bakteria. So sebab tu fatwa apabila isu-isu yang merupakan isu-isu baru ini dibawa bincang, memang diambil daripada najis bayi ini yang berusia 2 tahun ke bawah dulu sekali, kemudian dipisahkan, diproses dan telah berubah sifat najis, kenajisannya itu sudah hilang sebagainya, dia dah menjadi bakteria. Sebab tu bakteria ni dia boleh hidup around 3 months, lebih kurang 3 bulan, dia biarkan sifat asal tu dah memang habis dah. Bukan najis lagi sebab dia telah berubah sifat. Itulah indahnya hukum syarak ni. Indahnya bagaimana kita membuat kajian tentang yang Allah ciptakan ini bukannya ciptaan yang sia-sia, ada manfaatnya, melainkan hanya orang-orang yang berfikir, yang mahu membuat kajian. Sebab tu dalam hal ini diambil letakkan dalam yogurt. Tapi hukumnya lah diharuskan sebagai pemangkin dalam nak buat yogurt, walaupun dia asalnya ambil daripada sumber najis. Jadi itulah indahnya hukum Islam. Tapi apa pun juga kita kena belajar. So kalau nak makan yogurt, minum yogurt, carilah yang ada logo halal. Maknanya JAKIM dan juga PHJI telah pastikan bahawa bakteria yang digunakan dalam nak buat yogurt ini datang daripada yang telah disahkan halal terlebih dahulu. Jadi kena pastikan tuan-tuan bolehlah lihat dalam channel Ustaz Amri Halal, dalam saya punya channel itu, dan juga like lah, subscribe lah, supaya ia dapat dimanfaatkan oleh insan-insan yang lain. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.